Kau tengah buat apa? Dengan shopping lah. Kan sekarang ni kan baru ada promotion kedai ni. Tapi kan soalan dia kau baru beli. Alah, tapi barang dia semua murah-murah so cantik weh. Tak boleh macam ni Riz. Patutnya time muda macam ni lah kita kena urus kewangan kita dengan baik. Uruskan kewangan dengan baik. Macam mana tu? Nak tahu tak macam mana? Nak tahu? Nak tahu? Jom kita saksikan. Jom kita saksikan. Assalamualaikum, saya Haris Izzuddin selaku wakil dari kumpulan saya akan membentangkan mengenai pengurusan kewangan di kalangan belia bersama adik kumpulan saya yang lain. Tugasan ini disediakan sebagai salah satu syarat pemakan bagi subjek MPU 2163 Pengajian Malaysia untuk pensyarah kami Puan Rabiatul Basirah. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita saksikan pembentangan slide daripada kumpulan saya. Untuk pendahuluan, mari kita lihat statistik yang saya dapat dari ringgitplus.com yang menunjukkan hasil maklum balas daripada lebih 8,000 responden. Pertama, terdapat 31% orang rakyat Malaysia tidak mampu kawal kewangan apabila menerima gaji atau allowance. Kedua, 43% daripada responden telah belanja semua pendapatan untuk beli barang keperluan harian mereka dan juga barang kehendak yang mereka ingin. Ketiga, laporan ini juga mengatakan bahawa terdapat 89% daripada mereka tidak mempunyai simpanan KWSP untuk persaraan. Akhir sekali, 20% sahaja yang simpanan yang hanya cukup untuk kos bulan untuk membeli barang kos sehari hidup mereka. Bagi statistik yang kedua ini, sumber ini saya peroleh daripada salah satu artikel daripada jomurusduit.com mengenai kesediaan untuk menghadapi situasi luar jangkaan ketika pandemik COVID-19 ini. Pertama, 52% rakyat Malaysia berasa sukar untuk simpan RM1,000 ketika kecemasan terutama ketika situasi pandemik ini. Selain itu, hanya 24% rakyat Malaysia yang dapat menampung perbelanjaan sehari hidup untuk 3 bulan sahaja. Akhir sekali, hanya 17% orang rakyat Malaysia mempunyai insurans hayat dan perlindungan takaful. Bagi merumuskan kedua-dua statistik ini, saya boleh mengatakan bahawa pengurusan kewangan untuk kehidupan seharian amat penting bagi membantu kita dalam banyak situasi terutama ketika pandemik ini. Keburukan pengurusan kewangan yang tidak bijak. Terdapat 4 keburukan yang akan diterangkan. Yang pertama, hutang meningkat. Yang kedua, tiada dana kecemasan. Yang ketiga, sukar membuat pelaburan. Dan yang keempat, tidak berpeluang untuk memiliki aset. Faktor yang pertama, hutang meningkat. Hal ini kerana sehingga terpaksa membuat pinjaman daripada pihak bank ataupun pihak lain untuk menanggung kos sara hidup diri. Selain itu juga boleh diisytiharkan muflis kerana tidak mempunyai wang yang cukup untuk membayar hutang sehingga terpaksa meminjam daripada pihak bank ataupun daripada pihak tertentu. Keburukan yang kedua ialah tiada dana kecemasan sehingga terpaksa membuat pinjaman daripada pihak bank ataupun pihak tertentu. Selain itu juga boleh diisytiharkan muflis kerana tidak dapat menyelesaikan urusan pembayaran yang perlu dibayar. Keburukan yang ketiga ialah sukar untuk membuat pelaburan. Hal ini kerana belia tidak mempunyai modal yang cukup untuk membuat pelaburan disebabkan masalah pengurusan kewangan. Disebabkan itu juga mereka tidak mempunyai deposit yang cukup untuk memiliki rumah atau membuat pelaburan untuk kegunaan di masa hadapan. Keburukan yang keempat, tidak berpeluang untuk memiliki aset. Sukar untuk menyimpan untuk meningkatkan nilai aset disebabkan faktor pengurusan kewangan yang sangat lemah. Terdapat beberapa kebaikan yang akan kita peroleh apabila kita bijak menguruskan kewangan dalam kehidupan seharian. Antaranya ialah kita akan dapat mengelakkan berlakunya pembaziran kerana sekiranya kita menggunakan akal sepenuhnya ketika berbelanja, kita akan berbelanja setakat yang mencukupi dan tidak berlebihan. Pengurusan kewangan yang baik juga akan membantu kita untuk mencapai matlamat yang ditetapkan tanpa perlu membuat pinjaman daripada mana-mana pihak. Seterusnya, kita akan dapat membuat pelaburan dengan lebih bijak di mana ia akan memberikan pulangan hasil yang lebih besar pada masa hadapan. Akhir sekali,
kita akan dapat mewujudkan simpanan untuk membina kekayaan sekaligus menjamin kelangsungan hidup di hari tua kelak. Apa pandangan Farhan tentang pengurusan kewangan yang baik di kalangan belia? Bagi saya, belia kalau nak membeli sesuatu tu, pastikan yang diorang nak beli tu ialah keperluan bagi diorang, bukan kehendak. Maksud saya, jangan ikutkan kehendak sangat, lebih kepada keperluan. Macam kalau benda tu tak penting, tak payah beli lah. Jangan ikutkan sangat, kita macam yang perlu saja. Macam duit tu kita boleh simpan untuk benda lain kan. Sebab banyak lagi kita pelajar, banyak lagi benda beli buku. Macam kalau dah sama nak bayar lagi kan. Itu pandangan saya lah. Kalau macam sekarang ni kan, selain daripada kemampuan kehendak, ada cara lain tak cara nampak kan uruskan kewangan? Bagi saya, kalau boleh, saya ada baca. Kalau saya, kita macam kita ada duit RM5 tu, kita simpan duit RM5 tu. Macam RM5 tu kita simpan. RM5 tu kita boleh guna untuk masuk kat mana, macam masuk dekat pelaburan macam ASP ke, tabung haji ke. So duit RM5 tu kita simpan, jangan guna. Maksudnya setiap kali kita dapat RM5 kita simpan. So kita boleh simpan, kita boleh guna RM1, RM10 macam tu. So kita tak bagi tempat tabung, nama tabung tu tabung hijau kan. Nama tabung tu ada duit RM5 je, kita simpan. Cadangan yang baik. Terima kasih Pak. Sama. Bagi slot terakhir ini iaitu cadangan, terdapat 4 cadangan yang kami peroleh untuk menangani situasi ini. Pertama, kita mestilah sediakan bajet. Kedua, kita boleh membuat pelaburan. Ketiga, kita mestilah melanggan insurans. Dan akhir sekali, kita haruslah mengetahui kehendak dan keperluan. Mari kita saksikan poin pertama iaitu sediakan bajet. Cadangan yang pertama ialah sediakan bajet dalam perbelanjaan, iaitu dengan menganggikan mengikut kategori dengan menentukan perbelanjaan yang ingin dibuat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, perubatan dan sebagainya. Seterusnya, mengenal pasti perbelanjaan anda dengan membuat kategori. Antara kategori yang boleh dibuat adalah mengenal pasti keperluan harian seperti pembelian bahan mentah, makanan harian dan bayaran yang perlu dibayar pada bulan itu. Kategori yang seterusnya adalah mengenal pasti kemahuan yang hendak dibuat pada bulan itu juga. Akhir sekali ialah dengan merikod perbelanjaan yang telah dibuat pada bulan itu. Antara kebaikan yang diperolehi dengan merikod perbelanjaan adalah untuk mengetahui perbelanjaan yang telah dibuat pada bulan itu. Selain itu juga dapat mengetahui cash flow duit yang telah digunakan pada bulan itu. Selain itu juga kita boleh merancang pembahagian duit di antara membuat simpanan, perbelanjaan dan pelaburan. Di samping itu, pengurusan kewangan yang bijak adalah dengan membuat pelaburan. Ini dapat mengembangkan wang kita dengan jangka masa yang panjang dan bagus untuk simpanan masa hadapan. Di Malaysia sahaja terdapat berbagai instrumen pelaburan seperti tabung haji, ASB, Bursa Malaysia dan emas. Setiap instrumen pelaburan ini mempunyai kebaikan dan kelemahan tersendiri. Contohnya, seperti di Bursa Malaysia, kita boleh peroleh dividen sekiranya syarikat yang dilaburkan mempunyai peningkatan untung untuk suku tahunan tersebut, dan juga kita boleh mendapat untung juga jika kita beli share syarikat tersebut dengan harga yang murah dan jual pada tingkat harga yang mahal. Kita juga mestilah mengetahui latar belakang syarikat tersebut dan memastikan ia syariah agar kita terhindar dari kejahatan perjudian dalam saham ini. Dalam pelaburan ini, kita haruslah menggunakan duit simpanan, bukan duit keperluan, dan juga mengenal pasti risiko kewangan yang kita ingin. Bagi akhir kata, dengan pelaburan ini dapat mengembangkan wang kita walaupun ia sedikit tetapi cukup memadai untuk simpanan terutama ketika kita bersara nanti. Selain itu, cara menguruskan kewangan dengan baik ialah dengan melanggan insurans. Sebelum kita hendak melanggan insurans, kita mestilah memahami dasar perlindungan insurans yang berbeza dan membeli polisi yang sesuai dengan bajet kita. Hal ini bertujuan supaya kita tidak merasakan bahawa insurans merupakan satu bebanan kepada kita, malah ia merupakan satu kebaikan kepada kita. Mengapakah insurans penting dalam menguruskan kewangan dengan baik? Kerana insurans dapat bertindak sebagai pelindung kewangan kita. Sebagai contoh, apabila kita mengalami kemalangan,
Kita tidak lagi perlu risau tentang kos perubatan, kos membaiki kenderaan dan sebagainya. Perkara ini disebabkan oleh insurans akan bertindak sebagai perlindungan kita dan akan membayar kesemua ganti rugi itu. Perkara ini menjadikan betapa pentingnya insurans dalam menguruskan kewangan yang baik. Apakah yang dimaksudkan dengan keperluan dan kehendak? Keperluan merupakan kepentingan asas yang diperlukan oleh setiap manusia untuk meneruskan kehidupan. Ia terdiri daripada perkara yang mesti dan wajib dipenuhi. Manakala kehendak pula adalah keinginan terhadap barang perkhidmatan untuk hidup dengan lebih selesa dan mewah daripada keadaan asal serta dapat meningkatkan taraf hidup. Bagaimanakah kita boleh membezakan antara keperluan dan kehendak? Kita perlu membuat keputusan yang rasional dalam berbelanja. Mulakan dengan menyenaraikan semua barang keperluan yang perlu dibeli dan dibayar. Seterusnya, kaji semula senarai yang dibuat kerana mungkin ada barang yang berada dalam kategori keperluan tetapi barang tersebut sebenarnya adalah satu kemahuan. Setelah itu, kita perlulah merangka semula perbelanjaan keperluan yang disenaraikan. Walaupun keperluan tersebut perlu dibayar, tidak bermaksud kita perlu berbelanja lebih daripada yang sepatutnya. Akhir sekali, kita perlulah mengurangkan perbelanjaan keperluan. Perkara yang mudah tetapi tidak semua orang sanggup berbuat demikian. Tidak bermaksud kita tidak boleh untuk berbelanja, cuma ia perlu dikurangkan agar tidak berlebihan. No, jom. Kau tengok ni aku tengok. Kau tengah buat apa ni? Aku sekarang dah pandai nak uruskan kewangan aku dengan lebih baik. Kau macam mana tu? Sekarang ni aku tengah buat laporan saham. Alhamdulillah. Tak adalah macam sebelum ni. Sebelum ni kau asyik nak beli je. At least sekarang ni kau dah tahu dah macam mana nak kembangkan duit kau. Aku haraplah bukan kau je lah yang sedar benda ni. Sebab aku harap yang lain pun dapat sedar betapa pentingnya untuk kita uruskan kewangan kita. Terutamanya lagi untuk masa depan kita. Aku harap aku pun sama juga. Aku harap semua orang macam tu. Jom mana? Jom.